بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Hasbi bin Hassan, Presiden Pogas. Saya anukan kehadiran sama para perwakilan ataupun tetamu daripada Indonesia, Dr. Abdul Rahman Effendi dan juga Dr. Ustaz Abdul Rahman Sulaiman dan para pengiringnya, Ustaz Dasman daripada Muhammadiyah, Ustaz Syekh Jaafar Munafik, Masyayikh Pogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru tadi menyaksikan suatu perancangan sulung mesti terbitan Pogas, buku yang bertajuk Fiqh Minoriti Muslim, Perspektif Dua Ulama Kontemporari, yakni apa yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang tidak asing lagi di beberapa buku beliau yang telah diterjemahkan. Pertama, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Ustaz Sulaiman Kubulia. Dan Alhamdulillah bersama kita ada orang yang menerbit atau yang menghasilkan penterjemahan daripada karya-karya mereka, yakni Ustaz Muhammad Hanif Hassan, yang akan memperkatakan buku yang telah dihasilkan penterjemahannya. Izinkan saya memberi sedikit biodata ataupun profil Ustaz Muhammad Hanif bin Hassan. Ustaz Muhammad Hanif bin Hassan memang tidak asing lagi dalam bagi asatizah di Singapura. Beliau mula mendapat sarjana muda pengajian Islam, Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggota Lembaga Penasihat Syariah, Capital Insurance, dan beberapa jawatan ataupun pos lagi yang disandang oleh beliau. Juga anggota Majlis Fatwa Singapura. Bidang pengkhususan beliau agak meluas daripada bidang syariah kepada bidang pengurusan dan akhir-akhir ini dalam bidang pengajian strategik. Dan beliau juga telah menghasilkan beberapa buku-buku semenjak daripada tahun 2000 ataupun 2001 lagi. Buku yang pertama dihasilkan hasil daripada kerjasama Majlis Bahawa Islam dengan Firdaus, bertajuk Noktah Hitam, Ajaran Sesat di Singapura. Buku ini pun telah habis di pasaran dan ramai lagi yang sebenarnya menelpon saya bila agak-agak buku ini akan dikeluarkan lagi. Dan beliau juga mengarang buku Muslim Moderate ataupun Moderate Muslim Singapura. Dan antara penggerak utama bagi buku kesudanan dalam Islam yang hasil daripada kompilasi kertas-kertas kerja yang diseminarkan di dalam seminar ulama Pogas tahun 2003. Juga antara buku-buku beliau yang laris ialah yang agak terbaru ialah Unlicensed to Kill, terbitan Peace Matters, yang saya juga dimaklumkan buku tersebut telah selesai di pasaran. Dan terjemahan buku tersebut
telah dialih bahasa dalam bahasa Indonesia bertajuk Teroris Membajak Islam, terbitan Gavindo. Jadi saya tidak akan menerangkan lagi antara buku yang dikarang oleh beliau. Jadi saya akan silakan Ustaz Muhammad Hanif bin Hassan untuk memperkatakan beberapa khulasa daripada buku yang baru dilancarkan tadi. Saya persilakan Ustaz Muhammad Hanif bin Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanif Hassan selaku Presiden Pegas, para masyayikh, anggota Majlis Tinggi Pegas, para tetamu, hadir dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan penyampaian saya pada pagi ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana mengizinkan penerbitan dan juga mengizinkan kita bertemu di pagi ini. Berdoa kepada Allah SWT keberkatan bagi pertemuan kita ini, semoga insyaAllah kita dapat manfaat daripadanya. Saya ingin mulakan juga penyampaian saya ini dengan merakamkan ribuan terima kasih berbanyak kepada Pegas dan juga Pustaka Nasional yang telah bersusah payah untuk menerbitkan hasil kerja terjemahan saya ini. Tapi saya ingin juga dalam kesempatan ini untuk merakamkan terima kasih saya kepada MUIS, walaupun wakil MUIS tidak ada pada sesi ini hari ini, sekarang ini. Tapi saya harus merakamkan terima kasih saya kepada MUIS kerana sokongan yang diberikan kepada saya untuk melakukan kerja terjemahan ini dalam bentuk moral, teknikal dan juga kewangan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, isu fiqh minoriti Muslim ini sebenarnya bukanlah satu isu yang baru. Dia telah muncul dalam perbincangan para ulama sejak lebih sedikit yang lalu. Dan perbincangan di kalangan para ulama di rata dunia turut dirasakan dan disertai bersama oleh para agamawan di Singapura, asatizah di Singapura itu sendiri. Dia telah menjadi bahan perbincangan asatizah kita kira-kira hampir 10 tahun yang lalu juga. Bahkan sebenarnya kesan daripada perbincangan fiqh minoriti Muslim ini telah wujud dalam bentuk idea dan juga karya penerbitan, walaupun tidak diketahui umum akan kesannya sebenarnya. Antara kesan daripada fiqh minoriti Muslim ini ialah penerbitan buku bekas kesederhanaan dalam Islam itu sendiri, dan juga penerbitan buku risalah oleh MUIS yang melakarkan 10 identiti Muslim Singapura. Kesemua idea-idea ini, gagasan-gagasan ini sebenarnya timbul daripada perbincangan kita mengenai bagaimanakah Muslim minoriti di sebuah negara Islam dapat jadi seorang Muslim yang baik. Jadi dia mempunyai kaitan dengan perbincangan fiqh minoriti Muslim yang berlaku di kalangan agamawan dan asatizah kita. Namun saya akui bahawa sejak sedikit yang lalu bila perbincangan itu berlaku, dia lebih banyak terlihat di kalangan para asatizah dan agamawan di Singapura. Saya berpendapat bahawa elok dalam dunia globalisasi dan dunia yang mana masyarakat awam Singapura semakin celik dan pandai, semakin tinggi pendidikannya dan mampu untuk mendalami agama Islam secara independen walaupun masih terus memerlukan bimbingan para agamawan. Eloklah kalau misal kata perbincangan ini dapat disebarkan, diluaskan kepada dunia, supaya dengan itu berlaku penambahan ilmu dan juga anjakan tahap keilmuan masyarakat kita, masyarakat Islam Singapura itu sendiri, agar tidak terligar kepada fahaman-fahaman ataupun ataupun pandangan-pandangan agama yang bersifat klasik semata-mata. Maka sebab itulah saya terdorong untuk menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Melayu supaya dapat dibaca oleh orang awam.
Kerana para asatizah kita yang mampu untuk membaca buku asalnya dalam bahasa Arab tidak memerlukan terjemahan, tapi orang awam memerlukannya bagi penambahan ilmu mereka dan mencatat kefahaman Islam mereka. Kalau kita lihat kedua buku yang saya terjemahkan dan gabungkan ini, terbitan asal